Baik, bermula 24 Jun ini, pelajar-pelajar tahun peperiksaan tingkatan 5 dan 6 yang akan mengambil peperiksaan SPM, STPM, STAM dan yang setara dengannya akan mula kembali ke sekolah selepas lebih 3 bulan bercuti disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan tempoh PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan bermula 10 Jun hingga 31 Ogos ini mereka dibenarkan untuk kembali ke sekolah. Begitu juga dengan sektor-sektor lain seperti ekonomi, sosial dan pendidikan yang sudah mula dibuka semula. Dan untuk bercakap mengenai pembukaan kembali sektor pendidikan ini, saya bersama dengan Cikgu Muhammad Razif Abdul Razak, pengasas bersama portal cikgucyber.com. Assalamualaikum Cikgu Muhammad Razif. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, pertama sekali kita melihat kepada pembukaan kembali sekolah 24 Jun ini. Apa yang boleh kita jangkakan? Pastinya ini suatu yang mungkin sedikit janggal bagi pelajar, bagi guru, pentadbir sekolah juga apabila kita kembali ke sekolah ini. Saya melihat ianya merupakan satu proses yang panjang dan mustahil untuk serentak pelajar akan bersekolah lah. Jadi kita mempunyai satu kerangka tempoh yang agak lama. Jadi kat sini saya mencadangkan supaya setiap pihak, termasuk pihak kementerian, para guru, sekolah, ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri mengambil peluang yang masa yang ada ini supaya kita lebih bersedia. Dan pembelajaran dari rumah itu sendiri pun masih lagi berlaku dalam tempoh ini sebenarnya, dan semua pihaklah harus bersedia. Cikgu, apa yang boleh kita belajar sepanjang pengalaman kita dalam masa 3 bulan ini belajar dari rumah sepanjang tempoh PKP ini? Apa yang boleh kita belajar dan sepanjang tempoh itu untuk kita aplikasikan dan kita gabungkan dengan cara ataupun kaedah pembelajaran yang normal sebelum ini untuk kita blend dia jadikannya normal baru, iaitu gabungan di antara pembelajaran dari rumah dan juga pembelajaran di kelas. Ya, saya melihat ia merupakan satu proses pembelajaran yang semua pihak mengalami satu situasi yang baru, okey. Satu orang kata apa? Satu pengalaman baru yang sebelum ini kita tak pernah mengalami pun. Jadi dalam proses pembelajaran ini semua saya rasa yang pihak yang saya sebut tadi, daripada pihak sekolah, pihak pentadbiran, pihak KPM sendiri dan ibu bapa, semua pihak ini sebenarnya mereka sedang menjalani satu proses pembelajaran yang mana contoh, saya bagi contoh, saya sendiri sebagai guru terpaksa belajar perkara-perkara baru yang mana perkara tersebut apabila kita apply, rupanya macam ni tak boleh buat, macam ni tak boleh buat. Jadi kita mencari satu solution, satu penyelesaian baru yang mengikut situasi sekolah, kerana di sekolah ini tidak sama. Contohnya saya di MCKK, situasi kami adalah berbeza berbanding dengan sekolah yang lain. Jadi kita perlu melihat proses pembelajaran ini merupakan satu peluanglah untuk kita move on, untuk kita terus mengaplikasikan pembelajaran secara dalam talian tu. Ya. Cikgu, bergerak ke hadapan, bagaimana harus kita boleh kita memperkasakan pembelajaran secara cyber e-learning ini dan juga pembelajaran dari rumah, kerana kita bermaklum tempoh COVID PKP ini adalah tempoh untuk kita seolah-olah menekan butang reset untuk kita memperbaiki, meningkatkan dan juga memastikan tanggungjawab ataupun amanah untuk mengajar dan belajar itu bukan sahaja terletak di bahu guru semata-mata, tapi juga dipikul sama rata oleh penjaga, pelajar itu sendiri, untuk mereka lebih mempunyai authority, lebih mempunyai sense of belonging, orang kata, dalam mereka nak belajar tu. Kalau dulu di sekolah mungkin hanya cikgu suap ataupun beri nota-nota, tapi jika di rumah, cara pembelajaran di rumah ini sedikit berbeza. Dan bergerak ke hadapan, macam mana ingin kita perkasakan lagi pembelajaran secara cyber ini, cikgu? Ya, seperti mana yang saya sebut tadi, kita mempunyai satu tempoh lagi, satu tempoh yang saya rasa agak lama lagi sebelum kita sepenuhnya beroperasi di sekolah. Jadi saya rasa apa yang penting adalah guru itu sendiri untuk diperkasa. Okey, contohnya kami di komuniti, saya komuniti Apple Teacher Community, apa yang kami buat adalah kami menggunakan
konsep iaitu satu kaedah home based learning yang mana kita menggunakan everything di rumah sebagai satu bentuk pembelajaran. Okey, sebagai contoh saya menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Meet untuk bagi briefing kepada pelajar apa yang perlu kita lakukan, dan pelajar pergi melakukan aktiviti di rumah. Contohnya dalam subjek RBT, reka bentuk dan teknologi yang saya mengajar, pelajar pergi, contohnya saya bagi tugasan untuk menemu bual ibu mereka di dapur untuk mencari penyelesaian bagi masalah yang ibu mereka hadapi di dapur. And then dia menyelesaikan aktiviti dan kita ada satu sesi untuk presentation, untuk persembahan, dan kita secara video lah dia mempersembahkan apa projek yang dia buat untuk membantu ibunya di dapur. Jadi kita melihat kita menggunakan elemen apa yang berada di rumah itu sebagai satu sumber pembelajaran. Begitu juga dalam subjek sains kita boleh menggunakan contohnya eksperimen-eksperimen yang menggunakan apa yang berada di rumah sahaja untuk kita belajar. Ya. Cikgu, kaedah dan teknik yang cikgu gunakan itu mungkin sesuai di dalam komuniti ataupun di tempat cikgu mengajar di MCKK, tetapi bagaimana, apa yang diperlukan untuk semua para pendidik di seluruh negara ini boleh mempunyai teknik ataupun kaedah yang sama, dan apakah mungkin halangan ataupun setback yang mungkin akan timbul sekiranya kaedah pembelajaran seperti ini ingin dilaksanakan secara menyeluruh di masa hadapan nanti? Ya, itu kita perlu melihat balik kepada dasar dan kepada bagaimana usaha-usaha daripada pihak kementerian untuk membantu para guru dan juga dalam menyediakan kemudahan-kemudahan lah. Contohnya saya sebelum ni saya banyak kali menekankan meminta supaya pihak kementerian memberi inisiatif atau dalam bentuk subsidi kepada para guru, sebab saya ada buat satu survey, saya buat survey ringkas yang mana saya lihat di sini 60%, okey, 60% guru menyatakan semasa PKP mereka membelanjakan wang poket sini untuk membeli peralatan-peralatan baru, dan lebih kurang 40% mereka membelanjakan sehingga 1,000 ke atas, 1,000 ke atas untuk peralatan-peralatan ICT dan juga perisian ICT. Jadi kat sini kita nampak cikgu tu mengeluarkan bajet sendiri. Kalau boleh kemudian ada memberi subsidi 30% contohnya kan kepada para guru supaya dapat meringankan beban guru lah. Baik, terima kasih Cikgu Muhammad Razif Abdul Razak, pengasas bersama portal cikgucyber.com, bercakap mengenai bagaimana kita boleh menerapkan ataupun memperkasakan normal baru pendidikan dalam walaupun sektor pendidikan ataupun sekolah sudah akan kembali dibuka pada bermula 24 Juni. Terima kasih Cikgu Muhammad Razif Abdul Razak di atas perkongsian tersebut.